tempat-tempat untuk mereka mendapat kasih sayang juga sebenarnya. Sebab kadang-kadang daripada tak ada tempat nak berteduh, dekat sini berteduh kan. Assalamualaikum. Hai korang, jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okay guys, baru-baru ni aku ada pergi berjumpa dengan seorang aktivis teater, seorang penggiat teater, pengarah teater yang sangat berkaliber, seorang yang sangat fokus dalam kerja-kerja pengarahan. Dah berbelas tahun beliau aktif dalam bidang teater ni dan telah pun melahirkan banyak bakat-bakat muda dalam bidang teater ni guys. Beliau adalah Khairun Nazwan Rozi guys, atau lebih disenangi disapa dengan nama Wan. Jadi Wan ni dia adalah seorang graduan daripada Aswara yang memang khusus dalam bidang teater, dan aku sendiri pernah menjadi tenaga pengajar pada beliau. Dan selepas dia graduate, kami sama-sama di dalam rumah anak teater yang aku tubuhkan pada tahun 2008 untuk menggerakkan aktiviti kesenian teater ni. Namun sayang, rumah anak teater atau RAD tak dapat bertahan lama, hanya beberapa tahun kami di dalam RAD dan terpaksa dibubarkan selepas itu. Dan dia bagaimanapun telah pun meneruskan usaha-usaha ini di dalam Revolution Stage, RS Studio. Dan bagi aku sendiri secara peribadi memang dia berjaya lah. Apa yang RAD cuba nak buat dulu ni, tapi melalui RS, Wan telah berjaya mencapai impian dalam RAD itu sendiri. Secara peribadinya aku sangat bangga dengan kejayaan ini guys. Dia telah berjaya melahirkan banyak bakat-bakat baru dalam bidang teater ni. Tapi bagaimanapun baru-baru ni akibat pandemik COVID-19 ni, RS Studio dah jadi macam terumbang-ambing guys, menghadapi satu masalah financial yang agak parah. Dan sayang, 1000 kali sayang guys, sekiranya RS Studio ini terpaksa dibubarkan, ditutup. Dia akan menjadi satu kehilangan yang sangat besar dalam industri ataupun dalam kesenian teater ini. Jadi baru-baru ni aku telah pergi interview dia, cuba untuk memahami apa masalah yang sedang RS hadapi sekarang ini. Dan jom guys, kita sama-sama ikuti sesi sembang santai aku bersama Khairun Nazwan Rozi. Jom. Macam mana hang boleh terfikir nak buka RS ni? Okey. Dia cerita dia ada agak panjang sikit, tapi kita pendekkan sikit lah. Lepas habis diploma ASK teater, cuba untuk nak buat lah, orang kata macam apa, nak masuk dalam bidang ni lah. Bidang teater. Maksudnya. Tapi sebab kebiasaannya orang menunggu peluang kan. Kita pun sama, kita tunggu peluang untuk orang panggil ke apa ke, tak buat sendiri. Jadi tak ada peluang. Lepas tu, tapi kita terpaksa meneruskan hidup. Jadi kita kerja lah. Kerja jual burger semua waktu tu kan. Jual burger dekat Damansara, Sri Damansara tu. Tak boleh jalan jual burger tu. Dia tak boleh buat bisnes. Sebab apa? Sebab kawan-kawan ramai. Dia suka lepak kat situ. Bila lepak kat situ, orang takut nak datang. Sebab dia macam ramai sangat. Ramai bujang-bujang kan. Lepas tu makan free tak payah. Itu lah. Dia bukan kata sekadar orang datang yang nak makan tu, macam kita halal lah. Dia takut dia kata tak halal. Tapi masa tu lah. Masa tu kan. Jadi dapat satu ni kawan cakap, kawan yang jual burger sekali tu rakan kongsi cakap, dapat ni kat Kilang. Jadi penyelia dekat Bukit Raja, gudang Bukit Raja waktu tu. Dekat Bukit Raja tu. Unilever kot dia punya gudang, Unilever babakan Unilever. Kerja kat situ. Bangun pagi awal, pergi kerja kat situ. Sebulan je. Lepas tu tak boleh. Ingat daripada hari terakhir, hari yang ke-30 pagi tu,
sampai-sampai je kita paling sikit pukul 7 lah. Sampai-sampai kat situ, masuk duduk dekat gudang tu. Kat gudang tu dalam tu ada office dalam gudang tu. Duduk kat situ sampai tu terus tengok. Dia macam automatik terfikir macam apa aku buat kat sini ni? Tak happy macam tu. Macam tak happy sebab aku buat ni sebenarnya. Sebab hari tu adalah hari yang kita akan dapat duit gaji. Sepatutnya kita akan rasa happy tapi kat situ tersedak macam sebab duit ke? Buat benda ni sebab yelah kita nak hidup, tak nak makan semua tu. Tak boleh rasa macam kat situ dah fikir macam dia macam tak happy, tak seronok, berontak dah waktu tu dalam kepala otak ni. Bangun pagi tu juga, bangun pergi masuk bilik bos, ketuk, cakap kat dia nak berhenti lah ni, nak balik. Nak balik. Lepas tu bila nak balik, bos cakap kenapa? Dulu you ingat tak you kata you nak kerja ni sungguh-sungguh kan? I ambil you kerja ni pun bukan senang tau. Yang lain pun banyak lagi beratur semua. Dia tak bagi berhenti lah. Lepas tu yalah dia ungkit balik lah, macam waktu kita masuk kerja kat situ pun kita cakap kita ada diploma teater. Dia tanya kita, kenapa saya kena ambil awak, ambil you untuk kerja? Kita cakap dia, saya pernah mengarah teater, bawah saya mengarah teater, bawah saya ada 100 lebih orang dan semua dengar cakap saya. Waktu tu kan. Lepas tu dia kata, I ambil you sebab tu. Dan you sekarang ni sebulan kerja semua bagus. Tapi you nak berhenti. Kenapa? Dia tanya. Lepas tu dia cakap cerita pasal kita belajar pasal benda ni. Kita cakap rasa cinta tu dengan bidang data ni. Sebab apa yang data tu dah buat diri, dan kita cita-cita kita nak buat ni lah, nak buat bidang seni. Itu memang kita nak buat benda ni, nak giat. Lepas tu dia diam lah, panjang lah sebenarnya cerita tu kan. Lepas tu dia diam, dia dengar cakap Okay, kalau macam tu sebab you ada cita-cita, I bagi you. Bagus, you boleh berhenti. Bagus. One day I want dia kata I want to see, cakap bahasa Inggeris dia. Saya nak tengok you masuk TV, I akan proud kalau nampak you masuk TV. I nak you capai cita-cita you. Selalunya orang berhenti awal ni tak dapat gaji. Dia cakap itu. Tapi sebab you ada cita-cita, I bayar gaji. Dapat gaji tu keluar tu, lepas tu terus lah, tak ada kerja. Esok paginya jumpa girlfriend waktu tu girlfriend lah, bukan isteri sekarang. Girlfriend dah berhenti kerja. Dia tanya, dia sangat supportive lah girlfriend ni. Dia kata, nak buat apa? Nak buat teater lah. Ajak teater kan, nak buat teater. Buat lah. First step apa nak kena buat? Sekarang ni kalau tunggu peluang, tak ada peluang, kita buka peluang atas sini. Buka, kena daftar company lah untuk jadi sah, gerakan yang sah. Di situlah bermulanya RS. Start pergi daftar RS. Waktu first start tu dah ada tempat ke, dah ada studio ke? Tak ada apa lagi. Tak ada apa. Semua gerak-gerak sendiri saja. Dah beritahu, lepas tu dah war-war kepada semua orang. Kata sebelum ni RS dia, Revolution Stage, dah waktu belajar dah ada. Dia daftar secara sah. Revolution Stage tu nak meneruskan Revolution secara sah. Daftar dan buat. Dan projek pertama Revolution Stage waktu tu adalah juta-juta punya. Teater juta-juta? Tak. Projek tu projek yang berjuta-juta. Dia nilai projek tu. Nilai projek tu. Cerita dia waktu tu first, lepas tu dah azam sangat kuat, semangatnya sangat kuat. Kita cakap nak buat ni, kita ada satu tim yang kecil waktu tu, termasuk dengan girlfriend waktu tu, dan beberapa orang lagi. Kita cakap kita nak buat dekat Istana Budaya waktu tu lah. Tapi kita kena ada orang kuat. Kita ada kreatif punya department, team tapi kita tak ada management. Kita cari management. Siapa? Fikir Aziz Desa, arwah dah kan. Aziz Desa. Betul ke ni? Kita memang ni, kita buat betul ni. Waktu tu muda lagi. Waktu tu tak ingat baru lepas diploma muda. Awal 20 lah. Awal 20 lah. 21, 22 betul. Cakap buat Aziz Desa. Boleh? Ada seorang member ni macam kenalan berkawan. Dia adalah orang yang macam dia akan jaga bahagian pengurusan juga tapi untuk buat besar dia tak ni tapi dia ada kontak dengan Aziz Desa ni. Bukanlah dia cuba usaha dapat kontak dan dapat kontak Aziz Desa. Jumpa dia meeting. Dia layan orang muda Aziz Desa ni. Jumpa dia meeting dekat KLA, dekat restoran yang mahal. Kita tak ada duit. Lepas tu kita belanja dia makan kan. Macam ni, bawa proposal, cakap dia proposal pasal ni. Kita nak buat musical Udara waktu tu. Sebab waktu tu
Waktu diploma, final project udara dan frust dengan projek tu. Kita nak buat balik tapi nak buat dekat Istana Budaya. Dan buat tu nak buat projek kat situ Lepas tu Aziz cakap, dia tengok paperwork semua, dia kata okey, jumpa lagi seminggu lepas ni. Jumpa balik seminggu lepas tu, nervous ni. Lepas tu dia cakap lepas jumpa seminggu lepas tu, Aziz cakap, okey, kita boleh buat benda ni. Okey, sekarang kita akan buat benda ni, projek ni bukan teater saja di Istana Budaya, tapi kita akan buat reality show di TV9 juga. Mencari Uda dan Dara. Maksudnya reality show lah, reality show acting. Sebelum ada anak wayang, sebelum ada Pilih Kasih, ini idea yang pertama. Dia kata kita buat reality show mencari Uda Dara. Pelakon lelaki tu Uda, perempuan Dara, yang menang dalam reality show tu akan berlakon dalam teater tu. Dalam masa sama marketing semua publicity berjalan untuk menuju ke hari persembahan tu. Okey, kata menarik ni, bagus ni. Okey, saya akan dapatkan kereta kembara yang baru keluar untuk jadikan dia kembara Uda Dara. Kita punya pengembaraan mencari satu Malaysia ni. Okey. Alright, siapa yang akan jadi ni macam yang kepala tu? Awak? Ketak lutut. Ketak lutut yang macam time tu semangat kan, waktu nak buat tu semangat, tapi bila dah jadi besar dia takut. Dia jadi macam nervous lah. Lepas tu jumpa lah, pergi cerita dengan kawan-kawan, pengalaman, tanya pendapat semua tu. Adalah satu hamba Allah yang cakap, cepat naik cepat jatuh kan. Cepat naik cepat jatuh kan. Lepas tu ada lagi minta pendapat semua, tak apa, kita start pada bawah patutnya, start bawah tak apa semua kan. Dan akhirnya tolak lah. Telefon Aziz Desa, abang minta maaf bang, projek ni besar, saya takut, saya tolak. Dia sangat kecewa. Sebab Aziz Desa kan dia percaya dengan anak muda. Dia yang angan-angan Mak Jini yang dia bawa tu, kempen angan-angan Mak Jini, dia sangat percaya pada anak muda yang bercita-cita tinggi, dia akan bantu. Dan bila tolak dia frust. Dan kita orang jumpa balik masa kita orang kat Mara. Masa kita orang dapat tempat kat Mara tu, jumpa dengan Aziz Desa tu. Aziz Desa tengok, abang kenal saya lagi tak bang? Kenal. Macam mana sekarang? Kita ni malu. Sebab kawan-kawan orang-orang ni duk cakap kata cepat naik cepat jatuh. Sampai lah ni tak naik. Yang duk cakap tu. Tak, maksudnya kita bersama. Dia kata nak start berbual nanti cepat lambat sikit naik, nanti kekal lah maksudnya. Sampai lah tak naik macam tu. Salah tu pemikiran macam tu kan. Tapi benda ni pun ketentuan. Ya, betul lah. Kita tak tahu kalau hang ambil benda tu apa jadi pun kita tak tahu. Betul. Kan? So macam reda je lah. Lah ni aku nak tanya pasal tempat. Maknanya RS ni, kalau kau orang tahu, RS ni dia memang satu tempat show. Dia ada sediakan dia macam black box untuk buat show dalam kapasiti audience dalam 70 60-70 orang untuk satu-satu masa untuk ada kat dalam tu. Jadi aku nak tanya hang pasal penubuhan ruang ini. Maknanya hang mencipta ruang ini, RS ini sebagai satu ruang pementasan. Dari mana mulanya? Maknanya apakah yang ada sekarang ni ataupun sebelum-sebelum ni ada tempat-tempat lain? Dan macam mana sejarah dia? Asalnya memang kita tak ada tempat lah. Kita hanya bergerak pergi berlatih kat tempat-tempat orang, sewa tempat orang semua kan. Dan kemudian ada satu hamba Allah ni, Kak Murni, dia penonton RS, penonton teater yang kami buat. Hardcore lah. Hardcore juga. Dia minat dengan teater Ratna Kadal waktu tu. Dia cakap, dia panggil, dia call, dia kata ada space, korang bergiat kat sini. Waktu tu dekat Menara Marah. Kita bergiat kat Menara Marah. Tapi tempat tu dia bagi secara percuma. Secara percuma untuk bergiat. Dia macam ada kontrak lah untuk kita ni. Kita bergiat kat situ. Kita bergiat dan karya-karya kita lah kita buat kat situ kan. Tapi kita lupa tu RS waktu tu. Kita lupa satu perkara yang mana bila tempat free, kita tak fikir pasal kelangsungan, kita tak fikir, kita nak berkarya lah, tanpa fikir pasal bisnes yang betul-betul buat ni lepas tu jumpa Kak Muni panggil balik, kata sekarang ni dah tak, patutnya tempat ni akan lagi lebih ni kan, sebab tak selamanya saya akan boleh bagi percuma. Lepas tu setahun je kena keluar. Setahun je. Lepas tu keluar, mulalah rasa macam bila orang dah pernah ada tempat, dah tempat bergiat, tempat nak apa segala benda, nak brainstorm semua, dah ada tempat. Bila tak ada tempat, dia rasa macam sabut. Tak tahu nak pergi mana. Nak meeting semua tu, nak berlatih, nak buat semua, tak ada tempat. Lepas tu cari dengan tim, salah seorang tim ni, cari sampai dah jumpa di sini, tempat yang terkini yang sekarang ni.
Dia asalnya dulu studio muzik dan diubah sekarang menjadi studio teater lah, Black Box. Black Box. Dan masa buat Black Box tu kita tahun bila yang datang sini 2004 saya. 2004. Sebelum kat Medan Mara dari tahun berapa? Tu setahunnya 2003. Awal 2003. Tak silap. Saya 2003 semua kat sana, kemudian 2004 dah ke sini. Maknanya sekarang 2019. 2021. Oh, lama lah kat sini. Lama. Jadi lepas tu masa tu tak buka lagi ruang ni untuk show, hanya tempat berlatih, tempat kita buat kerja macam biasalah. Lepas tu kita rasa macam bebanan jadi tempat jadi satu bebanan pula untuk kita sebab kita kena bayar. Lepas tu startlah satu idea, saya terfikir satu idea macam apakah tempat ni dia yang buat duit dia sendiri, untuk cover biar dia sustain diri dia sendiri lah. Macam tu guna konsep sarang labah-labah. Waktu tu tiba-tiba terbaca pasal sarang labah-labah, dia kata labah-labah buat sarang untuk buat rumah sarang dia tu lah, rumah dia untuk rumah dia cari makan untuk dia. Jadi kita buat macam tu juga. Maksudnya kita buat studio ni untuk semua orang buat show dan boleh ada kat sini. Bukan mengamuk, tak ambil untung langsung, buat show. Dan kita buat pada 2006 start. 3 tahun kita ambil masa, 2 tahun ambil masa baru buka. Dan kita namakan dia Projek Bilik Sempit. Projek Bilik Sempit adalah nama yang setiap show yang akan dibuat di sini kita akan bergerak di bawah satu nama Projek Bilik Sempit. Dia Studio Revolution Stage lah. Dan selama itu buat tanpa gagal. Untuk tahun pertama tu dia adalah on off sikit, tapi selama daripada 2006 sampailah ke 2019 tanpa gagal, setiap minggu ada show. Termasuk bulan puasa. Bulan puasa tu maksudnya 3 minggu awal bulan puasa, yang minggu terakhir tu orang nak cuti raya dah semua dan ada penonton. Show kita buat pukul 10 malam bulan puasa. Dan memang ada penonton. Dan yang datang kat sini pun, yang buat show kat sini je, bukan sekadar penggiat-penggiat yang sedia ada yang nama, tapi student-student yang mana baru nak explore kan. Lepas tu yang dah habis graduan yang dah habis tak tahu tempat nak pergi mana, dia kat sini dia buat juga. Sebab tempat sini mampu, masih kau kata mampu untuk dia orang buat show kat sini. Mampu buat sebab show. Kau tak kenakan sewa kan? Kenakan sewa, cuma sewa dia tu sewa yang rendah. Macam rendah yang tak logik. Contoh macam kalau sewa sejam apa? Paling murah orang cakap studio sejam 50. Tapi di syarat cakap dia orang okey. Sekarang ni ada 2 package. Sejam 50. Untuk korang sewa kalau ikut jam. Kalau korang ambil seminggu terus, 1,800. 700. Maksudnya sehari tu 100. Korang pakai daripada pagi sampai malam semua tu. Untuk korang betul-betul kalau buat sebelum tu sejam 50. Sejam 50. Dia ada 2 package lah. Sebenarnya nak ajak dia orang pergi yang seminggu tu, supaya kita biar seminggu tu ada show, dia orang buat kerja kat sini semua biar ada ni. Dan benda tu so berapa banyak show maknanya daripada start buka RS ni sampai 2019 ada cecah ratus tak? Lebih 300 lah rasanya. Dia macam boleh dikatakan tiap-tiap bulan ada show, tiap-tiap hari ada show. Tiap bulan, dan bukan production sama lah, production berbeza-beza tu kan. Dan aku dengar kata macam RS ni selain pada dia buat show, dia jadi macam ni juga kan, macam hostel, macam rumah tumpangan bagi orang residen kita panggil kan. Macam mana cerita sikit macam dia orang? Residen ni orang-orang yang macam mana kita cakap residen sebab dia orang memang kerja dalam bidang seni, menulis, berlakon semua ni dan selain itu juga tempat-tempat untuk mereka mendapat kasih sayang juga sebenarnya. Sebab kadang-kadang daripada tak ada tempat nak berteduh, dekat sini berteduh kan. Tempat-tempat yang mereka, macam kalau rakan-rakan lakon kita macam Amir Effendi contohnya, dia kan duduk jauh, nak pergi syuting, kadang dia tidur sini kejap, betul pergi syuting. Tempat orang berhenti, R&R macam tu kan. Dan ada juga yang stay kat sini. Ada juga yang stay dan berkarya. Stay dan berkarya. Dan syarat dia untuk stay kat sini kena berkarya lah. Kena berkarya. Berkarya. Okey, Wat, aku nak tanya sebab kesan pandemik. Lepas tu kalau cerita pasal 300 show, lebih daripada 300 show daripada buka sampai sekarang, boleh dikatakan tiap-tiap bulan ada show kat sini. Setiap minggu. Setiap minggu ada show kat sini. So ada kesan tak dengan pandemik? Sebab pandemik kita tahu dia start daripada 2020, awal 2020 sampai sekarang lah. Maknanya
memang tak boleh buat show daripada 2020 tu awal tu sampai sekarang. March 2020 start PKP tu. Betul. Sampai sekarang ni ada buat show ke? Satu show saja waktu PKPP yang dilepaskan waktu tu. Satu show je. Sempat satu saja. Lepas tu dah memang tak boleh lah. So macam mana dengan, sebab tempat ni kau sewa kan? Sewa bukannya dia bukan sendiri punya beli ke apa kan, tiap bulan kena bayar sewa apa semua. So ada masalah juga dari segi itulah, dari segi untuk bayar sewa dia. So macam mana sekarang, macam mana rasa situasi RS sekarang ni? Okey, situasi RS sekarang ni agak memang dia kata nak karam lah. Saya nak cakap dia bukan RS, dia studio. RS kita masih okey, kita masih okey, tapi studio ni dia dah menjadi satu tanggungan, bebanan, sebab konsep yang kita pakai sebelum ni adalah studio cari makan untuk diri sendiri kan, untuk kampung diri sendiri, semua orang ni. Jadi bila dia menjadi macam ni, dia menjadi satu tanggungan yang mana dia jadi tempat yang tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh nak create project sekadar boleh jumpa. Dan jumpa tu tak boleh juga sebab PKP lah. Yang mana yang resident kat sini lah teruskan berkarya dengan menulis benda-benda macam tu je. Yang mana ada pertandingan menolak, semua dia orang masuk buat kat sini juga, macam tu. Itu ya, tapi tak dapat. So, situasi dia tu maknanya hampir nak karam. Maknanya apakah dia dia parah ke tak? Maknanya parah lah, maknanya boleh ditutup lah. Ya, boleh ditutup. Sebenarnya nak kena halau lah, saya cakap kita nak kena halau. So aku dengar kata hampa ada buat buat pungutan macam fundraising. Buat fundraising untuk selamatkan RS ni So boleh cerita sikit pasal fundraising. Okey, fundraising ni kita buat ni, dia tunggakan daripada tahun lepas ni. Memang first daripada PKP first. Tunggakan tu dah berlaku. Kita buat first kali, yang pertama fundraising kita buat untuk Asrama All Star waktu tu. Tapi Asrama All Star tu dia tak cover seluruh, dia hanya cover yang kita deal dengan owner untuk lepaskan dia bagi masa. Jadi kita cover lah, cukup cover yang untuk yang dia bagi masa tu. Lepas tu tanggungan tu masih ada jumlah lagi daripada tahun lepas tu sampailah ke tahun ni. Ada tanggungan yang mencecah kepada 30k yang belum dilansaikan. Maknanya fundraising ni target dia untuk lebih daripada 30k lah. Lebih daripada 30k. Sebab so apa kita cakap lebih daripada 30k? Sebab lepas kita settle 30k ni, kalau kita tak mampu lagi untuk buat projek di sini, PKP masih tak dijalankan, sama je. Kita standby untuk habiskan, kita pergi ke 100k tu sebab kita nak habiskan 2021 tu supaya studio ni selamat. Selamat dan kita boleh jaga dia, dan kita dah standby lah beberapa projek untuk tahun depan dan seterusnya lah untuk cover Tapi sangat-sangat memerlukan bantuan daripada semua orang. Sebab macam Tok Ayah sendiri pernah cakap, kata kalau dia dah menjadi darah daging, jadi dah menyusah kita kalau dia dah sampai nak tenggelamkan kita, nak ni lepaskan. Tapi betul lah, mengaku juga benda tu, cuma aku pernah cakap masa asrama tu kalau rasa benda tu macam membebankan sangat sampai menjerut kita tu, lepaskan dulu supaya kita reda. Supaya kita reda, kemudian bina balik semula kan. Memang betul benda tu, tak menafikan, cuma nak melepaskan begitu saja tu susah. Aku faham lah, maknanya faham je situasi tu, sebab ada tanggungan lah kita kata. Sebab RS ni bukan kau seorang. Ya, betul. Maknanya tempat ni, ruang ini, RS studio ini bukan kau seorang, sebab dia memayungi banyak orang guys. Maknanya di bawah itu, maknanya bakat-bakat muda yang baru nak naik, yang cuba untuk mencipta nama, untuk berkarya, berada di bawah bumbung ini guys. So kalau kata tak ada tempat ni, dia orang nak ke mana? Betul. Betul. Untuk engkau sendiri tak ada masalah untuk lepaskan, aku rasa. Tapi untuk dia orang ini yang dah lama duduk kat sini So ini soal impian. Soal impian, soal cita-cita, soal kehendak yang dia orang nak buat dalam life dia orang, anak-anak muda yang nak menyuarakan melalui karya-karya dia orang ni
yang kita patut bantulah bagi aku rasa. So good luck. Boleh nanti aku akan letakkan nombor akaun kalau kepada siapa yang nak bagi sumbangan untuk fundraising ini, boleh korang ni kan dekat nombor akaun dekat bawah yang aku letak kat sini. Mendermalah secara ikhlas, sebab aku rasa RS ni satu tempat yang patut dipertahankan. Ini pandangan peribadi aku kan, sebab benda ni bukan baru, sebab dia dah lama ada kat sini. Dan aku pun pelik lah kan, kenapa tak ada badan-badan kerajaan yang menjaga bahagian-bahagian kesenian dan kebudayaan ini untuk ambil perhatian tentang benda-benda ini, cuba untuk membantu untuk menyelamatkan benda-benda ini. Dan aku rasa kesan ini bukan pada RS saja. Betul. Banyak lagi company-company teater yang bermasalah sekarang ini kerana pandemik, kerana PKP ni. Tapi kalau tak ada orang membantu kita, kita kena bantu diri kita sendiri. Betul. Dengan pertolongan korang semua lah, dengan bantuan korang semua, InsyaAllah kita dapat selamatkan studio RS ni. Okey Wan. Okey, terima kasih kerana sudi untuk berkongsi cerita dengan aku kali ini. Aku doakan semoga kau berjaya lah dan dapat mempertahankan RS ni. Amin. Alright. Okey guys, kita jumpa lagi untuk video-video di masa akan datang. Assalamualaikum. Bye.